Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, senang pendengar dan yang mengikuti pengajian di Radio IKIM, syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat dipertemukan lagi walaupun dalam waktu dan jarak yang berbeza, tapi kita berada dalam majlis yang sama, iaitu majlis memahami hadis-hadis Nabi SAW dan juga memahami sebelum itu ialah beberapa ayat Al-Quran Karim berkaitan yang disusun dalam kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin, ringkasan Riyadhus Salihin. Kita doakan kepada Allah SWT semoga kita dapat kegembiraan dan kenikmatan mempelajari ilmu-ilmu Islam, kerana dengan nikmat dan kegembiraan inilah yang akan menjadikan kita terus dan tidak lagi menoleh ke belakang, terus melihat ke hadapan untuk menambahkan lagi ilmu dan menambahkan lagi kefahaman dan juga meluaskan lagi pandangan dan memperbaiki amalan. Kita telah pun selesai kelebihan berwuduk, bab kelebihan berwuduk dalam kuliah yang lalu. Maka kita ikuti kitab ini dan melihat bahawa ia disusun selepas kelebihan wuduk datanglah solat, satu ibadat yang cukup hebat, yang semua kita tahu bagaimana ia difardukan dan bagaimana agungnya ia dalam kehidupan seorang Muslim, dan bagaimana Allah SWT meletakkan 5 waktu dalam hidup seorang Muslim itu sebagai peringatan, sebagai ibadat, sebagai rahmat, dan juga sebagai penguat jiwa kita. Manusia ini bukan hanya dikuatkan dengan makanan dan juga fizikal, tapi ia dikuatkan dengan jiwa dan hati. Dan perkara yang pertama yang menguatkan jiwa dan hati ialah menunaikan solat fardu 5 waktu dan menambahkannya dengan ibadat-ibadat sunat yang lain. Dan solat ini kalau nak disebutkan tentang kelebihannya begitu banyak yang ditulis oleh para ulama sejak dulu hingga kini. Kita mengikuti kitab ini dan kita membaca insya-Allah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang akan menceritakan sebahagian daripada kelebihan solat. Dan semoga dengan beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis ini dapat memberikan kita kekuatan, kefahaman, keinginan untuk memperbaiki solat kita. Untuk mereka yang tidak begitu menjaga solatnya, agar berhijrah ke satu tahap menjaga solat. Untuk mereka yang menjaga, yang telah pun menjaganya, maka dia naikkan tahap atau peringkat atau levelnya kepada menghayati dan memperbaiki solat itu. Dan solat ini satu perkara yang amat dikasihi oleh Nabi SAW, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan lain lagi, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mata, kegembiraan, ketenangan aku itu dalam solat. Perbuatan solat itu memberikan ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan, dan kita akui disebabkan kelemahan kita, disebabkan kekurangan penghayatan kita, ada di antara kita yang solat tetapi tidak merasakan kenikmatan itu, tidak rasa gembira seperti yang diceritakan oleh para ulama. Kita akui perkara ini, tapi ia tidak boleh membentukkan semangat kita untuk berubah. Kita menyadari suasana ataupun situasi yang kita hadapi, iaitu solat kita kadang-kadang kita tunaikan dalam keadaan yang kita rasakan tenang, tapi kadang-kadang kita tunaikan solat dalam keadaan kita rasa keluh kesah dan gelisah. Kadang-kadang kita solat begitu tenang dan perlahan dan tidak gopoh, tapi pada ketika yang lain kita terkejar-kejar aktiviti kehidupan yang lain, sehingga solat kita itu kita lakukan dengan begitu pantas dan amat cepat dan kurang penghayatan. Ini mengingat kita tentang kuliah ataupun bahagian wuduk yang kita baca sebelum ini. Bagaimana dalam keadaan manusia begitu sibuk dengan urusan kehidupan, mereka lupa untuk berwuduk dengan makna, dengan penghayatan, dengan kesungguhan. Jadi ini mengingat kita bahawa solat juga sebegitu, dan saya telah sebutkan dulu ataupun sebelum ini bahawa wuduk melengkapkan solat, dan apatah lagi solat itu sudah pasti perlu kita tunaikan dengan baik. Bermakna di antara cara untuk kita menjaga dan memperbaiki dan menambah baik solat kita ialah
mengelokkan dan menjaga wuduk kita, menghayati makna dan keindahan wuduk itu sendiri, tidak terlalu gopoh dan tidak juga terlalu lama dibimbangi was-was. Kita wuduk dalam keadaan sederhana, tapi hati kita sedar kita sedang menunaikan ibadah yang cukup hebat, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Dan hadis-hadis kelebihan wuduk telah pun kita lalui, dan ia sepatutnya mengingatkan kita tentang kelebihan amalan itu. Dan tentunya ada kitab boleh rujuk dan sentiasa melihat kembali hadis-hadis yang telah kita baca. Kali ini kita melihat kepada kelebihan solat. Apakah lagi yang kita nak ceritakan? Semua orang sudah tahu betapa pentingnya, betapa hebatnya solat ini. Ramai orang dah bercerita. Maka kali ini kita ingin melihat bagaimana pula ia diceritakan dalam kitab ini. Apakah Quran, ayat Quran dan juga hadis yang berkaitan. Kita lihat ia dimulakan dengan ayat Al-Quran yang cukup masyhur dan popular, semua orang tahu, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu, terjemahan yang kita biasa dengar ialah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan juga ayat seterusnya ialah wa aqimus salata wa atuz zakah. Tunaikanlah salat, dirikanlah salat, dan juga tunaikanlah zakat. Digabungkan perintah-perintah dalam Quran ini. Kemudian ayat ketiga, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika dinul qayyimah. Ya, tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mempersembahkan diri dan ibadah dengan ikhlas kepada Allah dalam keadaan suci bersih, dan juga menunaikan salat dan menunaikan zakat. Jadi itulah agama yang lurus, yang hebat, yang terbaik. Ayat-ayat ketiga ini turun kepada pada awalnya pada ahli kitab. Mereka disuruh untuk kembali kepada Allah SWT, meninggalkan fahaman dan kepercayaan yang tak betul, dan kembali menunaikan ibadat, termasuklah salat. Baik, daripada tiga ayat ini kita dapati bahawa ayat pertama sebagai contoh saya nak ulas lebih lanjut, iaitu kita biasa mendengar orang menyebut solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi sebahagian daripada kita akan terlintas persoalan yang sama, iaitu kenapa Quran mengatakan ayat ini mengatakan bahawa sesungguhnya solat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian didapati bahawa orang yang solat termasuk kita semua, tapi masa ke semasa masih lagi buat salah dan pelbagai pelanggaran perintah Allah di luar solat. Manusia yang sama, yang solatnya mungkin 5 waktu di masjid, atau di saf hadapan, atau solatnya di awal waktu, solatnya bersungguh-sungguh, solat berjemaah, solatnya lama, bahkan ditambah dengan solat sunat lagi. Tapi kenapa manusia yang sebegini dan golongan sebegini, masih ada manusia yang sebegini yang menjaga solatnya, tetapi kadang-kadang kita lihat di luar solatnya masih lagi melakukan kesalahan? Adakah salah kita atau salah faham kita sebenarnya? Baik, pertama sekali untuk saya nak ajak, mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah pun tahu jawapannya, tapi saya nak ajak untuk berfikir sama-sama. Pertama sekali, manusia itu ialah manusia yang bersifat lemah, sentiasa terdedah kepada kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Kita pun tahu dalam hadis kursi, di antaranya diriwayatkan Imam Muslim, dan hadisnya ada dalam hadis 40, bagaimana Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, dan Nabi memberitahu kepada kita bahawa Allah mengatakan, Allah berfirman, innakum ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sungguhnya kamu semua, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, melakukan kesalahan malam dan siang. Maksudnya sekarang ni tidak ada yang terlepas. Kita selalu dengar hadis yang berbunyi kullu bani adam khata', setiap anak Adam itu pasti melakukan kesilapan. Jadi ini satu hal, itu satu perkara kita kena faham bahawa kita dah membaca bab taubat sebelum ini,
bagaimana manusia itu bila dia salah dan dia bertaubat, maka Allah ampunkan dosa dia. Jadi jangan kita katakan sembahyang dia tak diterima kerana dia buat salah. Tak, ini satu lumrah hidup manusia yang menjaga solatnya, kemudian dia buat kesalahan dan dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dia. Jangan kita pula mempertikaikan solatnya. Ini satu lumrah. Tapi saya nak bawa satu lagi makna, satu lagi huraian yang disebut oleh ulama bahawa maksud ayat tadi, sesungguhnya solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, ini maksudnya ialah antaranya disebutkan ulama tafsir dan disebutkan oleh para sahabat seperti Ibn Mas'ud dan sebagainya, bahawa solat itu ialah solat, maksud ayat itu ialah solat itu sendiri. Dalam solat itu ada banyak perkara yang boleh mengingatkan kita dan mencegah kita daripada buat salah. Dia ibarat seperti solat itu bercakap dengan kita, menegur kita, mengingatkan kita, melarang kita buat yang salah, menyuruh kita buat yang baik. Seolah-olah kita sedang solat dan sedang diberikan satu arahan, sedang dinasihatkan oleh solat kita. Jadi solat itu mencegah kita. Maksudnya solat itu seperti satu pihak lain yang melarang kita jangan buat itu, jangan buat ini, buat itu, buat ini dalam solat. Maka selepas solat, maka manusia itulah sendiri yang perlu mengingat kembali pesanan-pesanan solat tadi. Itu maksud yang pernah disebutkan oleh para ulama tafsir. Maksudnya bila kita solat, kita baca zikirnya, kita baca ayat Al-Qurannya, kita baca doanya, sujudnya, rukuknya, dan juga pergerakan kita, semuanya ibarat satu peringatan. Satu peringatan, satu nasihat, satu ceramah, satu bentuk arahan dan dakwah dan panduan. Dan selepas solat, kita perlu laksanakan. Makna solat itu mencegah, maksudnya solat itu menyuruh dan melarang dan memberi nasihat. Itu maksud dia. Maka manusia bila habis menunaikan solat, maka dia adalah tertakluk kepada diri dia. Adakah dia mengingati pesanan solat tadi? Kita dapat arahan, kita dapat panduan. Lepas kita dah diberi briefing, dah diberikan taklimat, terpulang kepada kita untuk mengingati dan melaksanakan. Ada orang dapat taklimat dan dia tak ikut, maka dia terjebak dalam kesusahan dan sebagainya. Ada orang dapat taklimat dan panduan dan dia ikut arahan dan dia selamat. Itu maksud, salah satu maksud yang disebut dalam kitab-kitab tafsir, iaitu solat itu mencegah kita daripada kemungkaran. Maksudnya solat itu memberikan arahan, peringatan dan sebagainya ketika solat. Maka beruntunglah mereka yang mentaati peringatan itu. Itu di antara kata-kata Ibn Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia berkata solat itu, orang yang berjaya adalah orang yang taat kepada solatnya. Kerana solatnya itu, ketika dia solat itu mencegahnya, melarangnya, menegurnya, memberikannya peringatan, menyuruhnya itu dan ini. Maka selepas solat, kata Ibn Mas'ud, orang yang berjaya ialah selepas solat, dia mentaati solatnya tadi. Itu di antara makna yang disebutkan oleh ulama tafsir. Makna bukan semesti macam kita faham, yang kita faham selama ini pun betul juga. Tapi satu sudut yang lain saya nak bawa, yang disebut oleh para ulama tafsir, iaitu solat itu ibarat dia memberikan kita taklimat dan bimbingan. Solat itu mencegah daripada kemungkaran, maksudnya dia sendiri, solat itu bila kita solat itu mengingatkan orang yang sembahyang supaya jangan buat itu, jangan buat ini, jangan buat itu. Maka lepas sembahyang, bukan bermaksud confirm dia akan selamat, tak. Bergantung kepada kesungguhan dia, adakah dia ingat apa yang diperolehi daripada solatnya tadi. Itu maksud dia. Baik. Satu lagi maksud ayat ini ialah solat mencegah kemungkaran, ialah seperti yang kita faham selama ini, itu bila orang itu solat dengan betul, maka dengan sendirinya ia akan memberikan cahaya dalam hidup dia. Dalam hadis juga disebutkan bahawa solat itu cahaya. As-salatu nurun. Solat itu cahaya. Dalam hadis 40 pun ada, iaitu hadis nombor 26, kalau tak salah saya, bukan, hadis nombor 23. Saya ingat saya nombor 23, tuan-tuan boleh cek balik insya-Allah. Saya ingat saya hadis nombor 23, hadis Abu Malik Al-Asy'ari, dia kata
Nabi bersabda, "As-salatu nur, as-salatu nurun." Solat itu cahaya. Maka bila seorang itu solat, kalau ulama mengatakan cahaya itu mula ada dalam hatinya, maka bila dia solat dengan betul, dengan tekun, wuduknya sempurna, rukuk sujudnya sempurna, bacaannya terjaga, khusyuknya terjaga, tumpuannya ada, fokusnya tinggi, dan dia solat dengan sepenuh hati, maka cahaya itu akan lebih terang, makin terang. Maka selepas solat, cahaya itu menjadi panduan, maka dia akan mengelakkan diri daripada perbuatan keji dan mungkar, mengikut cahaya yang ada dalam hati dia. Ini sebahagian ulama mengatakan begitu. Jadi yang saya beritahu tadi, pertama ialah solat itu menjadi pembimbing dan memberikan panduan, memberikan teguran ketika solat. Dia mengarahkan kita, dia mencegah kita jangan. Maka lepas sembahyang kita terpulang kepada kita untuk ikut arahan tadi atau tidak. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua ialah solat bila kita tunaikan dengan betul, cahaya kita dalam hati makin berkembang, makin terang, maka ialah yang akan memandukan jalan. Ibarat orang yang ada lampu yang terang, dia nampak ke mana dia nak pergi dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini. Jadi walau bagaimana macam mana sekalipun, ayat ini amat besar dan amat penting. Ia menuntut kita untuk pertama sekali menyedari bagaimana solat itu penting, dan menyedari juga bagaimana kita perlu berinteraksi dengan diri kita dan solat kita ketika menunaikannya. Sebab itu disebut ayat yang kedua, wa aqimus salah. Iqamah itu menunaikan solat ini. Wa aqimus salah, dalam hadis disebutkan wa tuqimus salah, kamu mendirikan solat, kamu mendirikan, bukan sekadar menunaikan, bukan sekadar buat sembahyang ajalah. Ada orang dah suruh sembahyang ajalah, asalkan sembahyang. Ini tak berapa baik, ini tak kena. Sebab kita perlu mendirikan solat, menunaikan dengan sepenuh hati. Dan Imam An-Nawawi juga dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan bahawa sepatutnya seorang yang solat itu sedar dan tahu dan merenungkan segala bacaannya dalam solat. Kalau boleh macam tu. Dan apakah halangan? Mungkin setengah orang kata, susahlah Ustaz, saya tak tahu bahasa Arab, saya tak pandai, tak faham. Ia boleh diatasi. Berapa ramai orang sekarang ini yang mula belajar bahasa Arab balik, akhirnya dia maju dan dia meningkat dan dia tahu. Dan berapa ramai anak-anak kita yang kecil boleh membaca dan memahami bahasa Arab. Bagaimana orang yang dahulunya tak tahu, kemudian dia belajar, akhirnya dia faham. Dan berapa ramai orang yang mampu menghayati bacaan-bacaan dalam solat kerana dengan kesungguhan. Kalau kita tunggu, duduk begitu, memang tak akan datang ilmu lah. Ilmu kena dicari, ilmu dituntut. Para ulama dan sahabat dulu merantau mencari ilmu. Kita hari ini mencari bukanlah tahap merantau, tapi nak kena usaha sikit nak cari kat mana dilakukan. Ada tak buku-buku tentang zikir-zikir dalam solat? Beli. Ada tak program yang menghuraikan maksud zikir dalam solat? Ikuti. Ada tak orang yang boleh berbincang, yang boleh kita tanya? Kawan kita yang belajar bahasa Arab nak tanya. Saya nak tanya, tuan cerita maksud Sami Allahu liman hamidah dalam sembahyang, apa maksud? Boleh tak ceritakan kepada saya maksud at-tahiyyat mubarak, tahiyyat, bacaan tahiyyat tasyahud akhir awal? Boleh tak beritahu saya maksud doa qunut subuh? Apa maksud dia? Boleh tak beritahu saya maksud doa iftitah? Ini semua boleh dicari dan diusahakan. Jadi segala perkara orang boleh usaha. Ada orang yang tak tahu berbahasa asing dan dia belajar dan dia pandai bercakap bahasa asing dalam masa yang singkat. Dan ramai di negara kita yang kita jumpa boleh berbahasa lebih daripada 2, 3, 4 bahasa. Maka Al-Quran ini dalam bahasa Arab, solat ini juga dalam bahasa Arab, bacaannya boleh kita cuba untuk faham. Sebagai contoh, antara rukun yang penting dalam solat ialah Al-Fatihah. Maka Alhamdulillah, saya rasa ramai yang telah pun tahu maksud daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang dah tahu. Sekurang-kurangnya orang dah mula tahu setiap perkataan tu. Ada orang buat, dah lama orang terjemahkan dalam buku-buku, dalam poster atau dalam banner, dalam internet, dalam YouTube. Maka surah Al-Fatihah perlu direnungkan untuk menambahkan interaksi kita dalam solat, menenangkan jiwa kita dalam solat. Itu maksud saya.
Jadi untuk memahami ayat-ayat ini ialah kita perlu faham betapa pentingnya solat dan betapa beruntungnya mereka yang menunaikannya dan betapa ruginya mereka yang meninggalkannya. Ini perkara yang paling penting yang pertama. Yang kedua, untuk kita solat dan mendapat pulangan yang terbaik, mendapat hasil yang paling baik, cahaya yang paling terang, kita mesti mula merenungkan maksud bacaan-bacaan dalam solat. Perlu. Dan Alhamdulillah saya pernah jumpa buku, saya pernah jumpa CD, saya pernah jumpa dalam bentuk presentation orang buat. Boleh dicari, tuan-tuan boleh cari, ya? Tapi jangan cari masa sekarang kita mengaji dulu. Kejap lagi kita carilah. Cari makna-makna bacaan dalam solat. Dan Alhamdulillah saya rasa ramai ustaz-ustazah kita yang buat kelas pengajian dan menghuraikan maksud bacaan-bacaan solat, membantu kita untuk merenungkan zikir-zikir tersebut, mendekat kita. Dan yang paling penting, tuan-tuan puan, yang saya doakan kita semua yang mendengar sekarang, yang ada sekarang ni dapat, ialah kita sentiasa ternanti-nanti untuk solat. Kita sentiasa suka solat. Kita menunggu-nunggu waktunya. Kita menunaikannya dengan penuh kegembiraan, kelapangan. Walaupun badan kita sakit, tapi hati kita gembira. Walaupun mungkin ketika itu kita sakit, lemam, letih, mungkin keadaan tak sesuai, mungkin cuaca, tapi hati kita lega dan tenang kerana kita tahu kelebihan solat, dan kita dijadikan Allah orang yang menunggu-nunggu waktu solat, orang yang gembira ketika solat. Ini nikmat, tuan-tuan. Nikmat yang tak dapat dibanding dengan nikmat yang lain. Tapi kalau orang tu tak suka semayang, na'udzubillah, atau malas semayang, ataupun dia rasa semayang ni beban, maka dia perlu buat sesuatu. Jangan biarkan situasi sebegitu. Tidak boleh putus asa, tetapi mesti tahu caranya. Mesti renungkan balik, fikirkan balik, bertanya kepada guru-guru kita, bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu, kenapa saya begini, supaya kita lebih. Dan kita sedih mendengar kadang-kadang ada orang bercerita, ada orang yang tak sembahyang di sana sini. Kita sedih bagaimana dia tak merasai kerugian meninggalkan solat fardu. Kita tak suruh dia sampai paksa dia untuk solat sunat. Solat sunat ini adalah terpulang kepada keinginan dan kesediaan masing-masing. Ada orang solat sunat banyak, alhamdulillah, kerana dia telah pun tahu kegembiraan, kenikmatan dia dah dapat rasai. Dan ada orang yang sembahyang fardu pun dia tak buat dengan lengkap. Dia ada yang buat dalam keadaan cepat dan gopol dan terpaksa dan sebagainya. Ini masalah yang kita perlu atasi. Bila kita bercakap tentang solat, ia satu ibadat yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat satu lagi juga menceritakan bahawa bagaimana dikaitkan keikhlasan hati dengan solat itu sendiri. Bermakna solat ini, kata ulama, memerlukan sebelum ia ditunaikan mesti ada situasi hati, keadaan hati kita bagaimana. Dengan niat kita ikhlas, bukan kerana manusia, bukan kerana menunjuk, bukan kerana terpaksa, kerana kita menunaikannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang perintah kita, dan kita menyahut panggilan tersebut. Kita bukan mereka yang datang secara terpaksa. Bila disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan datang dengan keadaan yang cukup gembira. Itu maksud dia. Baik. Kemudian terdapat hadis seterusnya, ialah hadis. Dan hadis-hadis ini memberikan kelebihan solat, kepentingan solat dan kedudukannya. Hadis yang pertama ialah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang cukup terkenal. Kalau tuan-tuan buka hadis 40, ini hadis nombor 8. Nombor 8, hadis 40 dan nombor 8, ini hadis dia. Nabi SAW bersabda, sebagai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui Sayyidina Umar, Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Ibnu Umar, dia sebut Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Abdullah, anak Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Itu beliau berkata, Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia di sini maksudnya adalah orang-orang yang kafir atau orang-orang yang menentang Islam. Maka Nabi disuruh untuk
mempertahankan Islam. Itu maksud dia, bukan suruh pergi bunuh orang. Na'udzubillah. Jangan disalahfahami hadis-hadis ini. Iaitu hadis ini ialah menunjukkan bahawa Islam itu dipertahankan dan disebarkan, dan tiada yang boleh menghalang penyebaran ini. Tiada kezaliman yang boleh menghalang penyebaran Islam. Islam perlu disebarkan dalam keadaan aman atau peperangan, dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan yang susah atau senang. Maka Nabi SAW diperintah, aku diperintahkan. Maksudnya siapa perintahnya? Allah yang perintah. Supaya Islam ini ditegakkan. Dan kalau ada pertentangan, maka Islam perlu dipertahankan. Kita lihat bagaimana di zaman Mekah tiada peperangan. Tapi bila sampai zaman Madinah berhijrah, maka perlunya peperangan kerana ada gangguan dan cabaran dan pertentangan, maka Allah mengizinkan. Maka Nabi SAW menyebut bahawa aku diperintahkan untuk menyebarkan Islam. Dalam keadaan apa jua sekalipun, ia mesti dilakukan. Itu maksudnya. Sehingga mereka, kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi pertentangan, untuk menentang pertentangan, untuk mempertahankan Islam. Dan Nabi dilarang untuk, Allah SWT memerintahkan untuk memerangi sampai bila? Adakah perang dalam Islam ini semata-mata perang untuk membunuh? Tidak. Jadi pertamanya, sekiranya mereka masuk Islam. Ini situasi pertama. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sehinggalah manusia-manusia yang tidak Islam ini, yang menentang ini, mereka memeluk Islam. Dan berapa ramai kita lihat di zaman sahabat, bahkan di zaman selepas zaman sahabat, mereka yang asalnya tidak Islam, bahkan ada yang berperang menentang Islam, akhirnya Allah beri hidayah, masuk Islam. Dan umat Islam dan Nabi SAW dan juga umat Islam selepas itu menerima dengan tangan terbuka, hati terbuka. Ini saudara kita. Ini keindahan Islam. Bila berlaku pertentangan, Islam dipertahankan. Tapi bila yang menentang itu kembali kepada fitrah yang sebenar, masuk Islam, mereka disambut kerana mereka adalah saudara kita. Ini keindahan yang digambarkan dalam hadis ini. Dan disebutkan ucapan dua kalimah syahadah, maksudnya memeluk Islam. Dan disebutkan juga wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Disebut beberapa rukun Islam yang besar seperti solat yang kita sedang bincangkan ini. Didirikan solat. Jadi bila mereka masuk Islam, mereka mendirikan solat, maka adakah boleh diganggu? Tak boleh. Islam telah memberikan perlindungan Islam dan orang yang solatnya dan zakat dan sebagainya, dia mesti ke Nabi perintahkan untuk mereka. Sebab itu disebut فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Bila melakukan sedemikian, perlu Islam menunaikan solat dan sebagainya, satu lambang dan rukun yang besar. Mereka tidak boleh diganggu, selamat mereka menyelamatkan darah mereka, dan juga Islam memberikan perlindungan kepada dan baik dan tidak. Keamanan adalah seruan Islam. Bila berlaku kezaliman, Nabi SAW dan para sahabat bertahan Islam. Di antara syarat untuk tidak diganggu ialah menunaikan orang yang menunaikan solat. Maksudnya kalau kita nak faham zaman, orang yang menunaikan solat ialah yang baik, dia terjaga imannya, bahkan harta dan kita antara perempuan menyakiti mana-mana Muslim yang tak tiba-tiba itu pula yang menyusahkan. Ini satu benda yang salah. Maka mereka diberi perlindungan mengikut hadis ini, terutama dalam satu keadaan di mana Nabi SAW sebagai pemimpin, maka Nabi menjaga rakyatnya dan umat Islam di bawahnya. Dan dalam masa yang sama juga kita baca dalam Quran hadis bahawa yang diperangi itu, orang-orang kafir itu, mungkin mereka tidak memeluk Islam, tapi mereka setuju untuk berdamai dan tunduk patuh di bawah pentadbiran Islam. Maka mereka juga diberikan perlindungan dan kedamaian. Ini keadilan Islam. Tidak ada paksaan memeluk Islam, tetapi penentangan tadi mesti diselesaikan. Bila dah selesai semua, okey, kami serah diri atau kami setuju untuk berdamai, maka Islamlah yang pertama sekali menghulurkan tangan persahabatan dan perdamaian. Kemudian Nabi menyebut di hujung illa bihaqqil Islam, tetapi perlindungan tadi kepada mereka yang memeluk Islam, menunaikan solat dan sebagainya, ataupun yang tunduk patuh, dia bergantung kepada perjanjian, kepada prestasi, kepada
apakah yang akan berlaku kalau perjanjian dilanggar. Kalau contohnya seorang Islam itu dalam sebuah negara Islam, dia pula yang tak nak solat dan wujudkan kempen kami tak nak solat, ini sebagai contoh saya buat. Tak adalah, alhamdulillah. Tapi kalau dia buat satu kelompok yang menentang di Islam, tapi dia sendiri yang menentang rukun-rukun Islam, dia sendiri yang mempertikaikan, maka kerajaan Islam itu perlu ambil tindakan. Sebab dia telah melanggar satu perjanjian, satu keadaan yang telah disepakati. Semua orang dah sepakat. Kita terima, kita tunaikan perintah Allah dan kita hidup aman damai. Tapi bila timbul sekelompok yang mempertikaikan kefarduan solat contohnya, yang mengajak orang meninggalkan agama, na'udzubillah, maka pemimpin mesti ambil tindakan untuk mempertahankan Islam. Itu maksud dia. Jadi Nabi kata, mereka tidak akan diganggu kecuali mereka yang buat masalah. Begitu juga orang yang duduk dalam pentadbiran Nabi ketika itu, seluruh rakyat di Madinah atau di Mekah ketika itu yang masuk Islam atau yang masuk dalam pemerintahan Islam, mereka akan dipelihara dan diberikan jaminan kecuali mereka yang menimbulkan kesalahan dan mereka yang melakukan jenayah. Ini konsep asal kita semua faham, bahawa manusia itu semuanya diberikan perlindungan, tak boleh diganggu kecuali mereka yang melakukan jenayah atau mengganggu yang lain. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hanya Allah yang lebih tahu keadaan mereka, hanya Allah SWT yang tahu keadaan manusia yang sebenar di akhirat nanti. Baik, maksud hadis yang pertama ini untuk kita akhiri kuliah ini, kita kaitkan dengan kelebihan solat. Ia boleh menjamin memberi perlindungan kepada kita di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia lagi. Orang yang menegakkan solat itu diberikan satu kedudukan yang tinggi dan jaminan dan perlindungan, maka mereka merupakan manusia yang paling baik. Di antara ukurannya ialah ukur seseorang itu hendaklah diukur dengan solatnya. Wallahu a'lam. Kita akan datang kita akan sebutkan lagi hadis-hadis tentang kelebihan solat dan juga tentang kesungguhan, contoh-contoh dalam sejarah Islam, kesungguhan para nabi dan para sahabat dan juga para ulama menunaikan solat. InsyaAllah kita akan bawa dalam kuliah akan datang bagaimana mereka menjaga solat itu lebih daripada segala-galanya. Dan solat itu bagi mereka satu nikmat, satu kerehatan, satu keadaan yang menenangkan jiwa. Bila ada masalah solat, maka tenang jiwa mereka. Kita ingin tahu apakah lagi cara-cara dan rahsia untuk dapatkan benda itu. InsyaAllah kita akan bawakan kuliah akan datang. Teruskan mengikuti pengajian ini dan pengajian-pengajian kitab yang lain, kerana kita ingin menambahkan ilmu dan memperbaiki ibadat kita, terutama solat yang kita bincangkan hari ini. Semoga solat kita selepas ini akan menjadi lebih baik daripada solat kita sebelum ini, dan setiap masa menambah baik solat itu, kerana solatlah di antara perkara yang akan mula dilihat di akhirat nanti, menjadi penentu kepada banyak nasib manusia dan keadaan di akhirat. Semoga Allah SWT menerima solat kita dan memberikan kita keazaman untuk menyempurnakannya lagi selagi kita berpeluang untuk hidup di dunia ini. Anggaplah ia satu peluang besar untuk kita daripada Allah SWT, supaya kita sedar bahawa tidak ada perkara yang tidak boleh dibaiki. Wallahu a'lam. Bertemu dalam kuliah akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.